Okey, baiklah semua pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you. Baik semua, kita dah belajar tentang bagaimanakah DNA replication ini bermula. How does the DNA replication is begin? Dan kamu telah diterangkan tentang kewujudan origin of replication. Dan kamu juga saya dah terangkan bagaimana replication bubble itu terbentuk. Dan daripada replication bubble saya tunjukkan bagaimana replication forks itu kita dapati dia berada. Baik. Lepas kita tahu bagaimana DNA replication itu bermula, kita akan belajar perkara yang kedua. How is DNA double helix open? And once the DNA double helix is open, how it will be stabilized. So penting untuk kita belajar bagaimana DNA ni yang bersifat double helix, ada dua polynucleotide strand dan berpintal ya, akan boleh dibuka. Dan apabila dah dibuka, bagaimana kita nak stabilkan bukaan tersebut. Penting untuk kita belajar benda-benda ini sebab ia melibatkan beberapa enzim penting dalam proses opening of the DNA double helix. Nampak ya, DNA ni bersifat 2 polynucleotide strand dan dia dalam bentuk helical form yang saya sukar untuk tunjukkan. Tapi saya nak kamu tahu dalam bentuk helical form. Yang pertama sekali dia memerlukan satu enzim. Nama enzim ni adalah DNA helicase. Di mana DNA helicase ini berada? DNA helicase ini berada pada bahagian replication forks. DNA helicase apa yang dia akan buat? Dia akan separate the double helix DNA strand. Dia akan separate. Nampak dia ada buka ya, double helix DNA strand ini by broken down the hydrogen bond between base pairing. So apabila DNA helicase ini separate the DNA double helix, maka wujudlah single strand and single strand. Single strand DNA ini adalah bertindak sebagai template. Single strand DNA sebelah sini juga bertindak sebagai template. Oleh yang demikian, tibalah masanya untuk protein yang kedua. Protein yang kedua ni dinamakan sebagai single strand DNA binding protein. Single strand DNA binding protein ni penting untuk stabilize single DNA strand. Highlight perkataan single DNA strand ya. Dia akan stabilkan single DNA strand yang terbuka tadi. So yang ni ya, single DNA strand ni datanglah single strand binding protein untuk stabilkan setiap single strand ni. Dia stabilkan. Penting tak nak stabilkan single DNA strand ni? Sangat penting ya. Sebab once dia stabilize the single DNA strand dengan attached to the separated DNA strand, dia akan prevent separated DNA strand reform back into double helix. So dia nak halang benda ni reform back to the double helix. Baik pelajar, kita dah tahu tentang DNA helicase, kita dah tahu tentang single strand binding protein. Perkara yang ketiga yang saya nak kamu tahu ya, apabila the DNA helicase separate the DNA double helix, bahagian depan ni dia akan berlaku satu fenomena yang kita namakan sebagai supercoiling. So unwinding DNA strand at the replication forks create supercoiling. Di mana supercoiling ni berlaku? Highlight kata supercoiling. Di mana supercoiling ni berlaku? Supercoiling ni berlaku ahead of replication forks. So, dia akan depan ni akan menjadi berlakunya pintalan yang sangat ketat ya apabila dia separate bahagian ni. Supercoiling ni perlu dielakkan supaya proses separation yang dilaksanakan oleh DNA helicase ni berlaku dengan lancar. Maka dia perlukan satu lagi enzim. Enzim yang ketiga yang kita akan belajar adalah topoisomerase. Apa fungsi topoisomerase? Topoisomerase akan cut DNA. Dia akan potong DNA. Dia akan potong DNA yang berlakunya supercoiling tadi. Dia akan rejoin back DNA tersebut. Oleh jadi demikian, supercoiling yang ada tadi akan relief. Relief ni maksudnya melegakan. Relief. So, topoisomerase will catalyze the cuts of DNA and rejoin DNA back to relieve supercoiling. So, di mana topoisomerase bertindak? Dia berada di hadapan ni, iaitu ahead of replication forks. So hari ini untuk pelajaran kita kali ini kita dah belajar 3 enzim penting, betul tak? Yang pertama adalah DNA helicase untuk separate the DNA double helix DNA.
strand. Yang kedua, kita belajar tentang single strand binding protein that stabilize the single DNA strand. Yang ketiga, kita belajar tentang topoisomerase. Topoisomerase akan relieve the supercoiling ahead of replication forks. So, setakat ini kita belajar 3 dahulu. Pada masa yang depan kita akan sambung lagi pelajaran kita untuk enzim-enzim lain yang terlibat dalam proses synthesis of DNA replication. Sebagai gambaran yang kedua, saya nak tunjuk kamu ya, cara gambar betul. Yang pertama, dalam proses of separation, opening and stabilization of the DNA double helix ni, dia perlukan satu enzim. Enzim yang pertama adalah DNA helicase, ini ya. Dia akan separate the DNA double helix. Yang kedua adalah single strand DNA binding proteins. Dia bertindak pada setiap single strand. This is very important to stabilize the single DNA strand. Yang ketiga, kita akan dah belajar tentang yang di hadapan ni. Ingat lagi apa dia ni? Yang warna hijau ni, topoisomerase. Dia akan relieve the supercoiling ahead of replication forks. So berikutnya nanti kita akan belajar tentang primase dan DNA polymerase. Lagi 2 lagi kita akan sambung pada pelajaran kita akan datang. So that's all on today's lesson. See you.